rasanya bila kita bersama. Hello. Assalamualaikum. Salam hujung minggu Fiona. Yes. Hari ini hari Sabtu. Saya tahu hari Sabtu. Ya. Sebab apa tahu? Sebab kenapa? apa saya kata hari ini hari Sabtu? Sebab hari ini hari Sabtu yang berbeza. Kenapa Yang berbeza, sedikit berbeza. Biasanya kita pakai, yalah, selama 12 bulan kita pakai baju yang lebih kurang sama. Selama 11 bulan, maafkan Zack. Lepas tu bulan yang ini kita nak ambil Raya Fitri. Yes. Tapi jangan risau, Kita masih berada di ambang Ramadan, 10 malam terakhir kita masih boleh berebut, insya-Allah. Betul. Dan hari ini anda sedang menonton Borak Kopitiam bersama dengan Zack Murikan dan Fiona. Dan hari ini samalah macam biasa, kita nak bagi tahu anda semua, kod-kod terlupakan. Bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami, kita nak bagi tahu juga kita masih lagi bersiaran secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Dan dekat situ yang bestnya anda boleh berkomunikasi dengan kita secara langsung, tinggalkan pesanan ke ataupun ada wish, ada apa tu orang kata ucapan raya, silakan kami mengalu-alukan, anda tinggalkan di ruangan komen yang ada dekat Facebook Borak Kopitiam. Sebab sekarang ni kita tahu ramai di kalangan anda semua yang dah sampai kampung halaman. Betul. Ataupun ada yang sebenarnya masih dalam perjalanan. Betul. Macam Fiona katakan Zack, Fiona sedang menahan. Bukan sekadar Fiona menahan, Zack menahan, kawan-kawan lain pun menahan. Sebab apa? Kita masih ada lagi tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Sebab apa? Ramai dah yang dah pulang ke kampung. Macam Fiona katakan tadi, ada yang dah sampai, ada yang masih tengah goyang-goyang kaki lagi. Allah, goyang kaki bukan dia malas, tapi dia goyang-goyang kaki menahan, Fiona. Betul. Kan? Nak balik tapi tak boleh balik lagi. Ada ramai kawan-kawan kita semua, dan saya percaya anda semua yang di luar sedang menyaksikan kami juga tak balik kampung. Ada yang selama 2 tahun tak balik sebab yelah kita tak boleh nak balik kan. Dan sekarang ni ramai yang ambil kesempatan ini untuk balik kampung halaman untuk berjumpa dengan saudara mara, dengan ibu dan juga dengan ayah kan. Sebab kita rindu nak tengok keadaan mereka macam mana dan sebagainya. Cakap pasal rindu, Fiona, saya nak tanya kepada penonton-penonton di rumah yang sedang menonton kami secara live di Facebook. Anda berada di mana? Lama dah saya tak buat benda ni. #Tim Terengganu, #Tim Kedah, #Tim Melaka, #Tim Kelantan. Anda tim mana? Tapi yang tu anda, Zack sendiri tim mana? Saya tahun ni saya ke kampung isteri saya lah, Kuala Selangor. Oh, jadi Zack memang setiap tahun dia pilih lah Zack punya kampung ataupun isteri punya kampung. Zack pun dah lost count dah. Wife Zack boleh main tipu bila-bila je. Sebab Zack dah tak ingat dah kampung mana kan. Tapi okey je lah kan. Asalkan beraya apa-apa pun, kita kena ingat objektif utama kita untuk menyambut Aidilfitri adalah untuk mengeratkan silaturahim dan kita menyambut kemenangan sepanjang kita dah berpuasa bulan Ramadan, insya-Allah. Apa-apa pun semoga amalan kita di bulan Ramadan akan diterima dan diberkati Allah, insya-Allah. Amin. Okey, baiklah, macam biasa kami di Borak Kopitiam juga akan orang kata macam update lah keadaan semasa Covid kan macam mana kan. Jadi jom kita tengok angka baharu yang telah kita catat 2 hari lepas, iaitu 2,935 kes baharu yang dilaporkan pada 28 April 2022. Dan kalau anda lihat sekarang ni memang SOP telah pun dilonggarkan. Kita masih lagi dalam fasa peralihan ke endemik dan anda juga digalakkanlah sebenarnya untuk memakai mask pelitup muka di open space dekat luar kan. Dan yang paling pentingnya bagi anda semua, kita jaga diri kita lah. Kita jangan cakap macam sekarang ni SOP dah dilonggarkan, kita tak payah lagi nak berwaspada dan sebagainya. Betul Fiona. Baik, selain itu juga kita nak updatekan kepada anda ialah ramai yang nak buat aktiviti dan cuaca itu sangat penting. Info cuaca kita nak kongsikan bersama dengan anda. Alright, di Kuala Lumpur ramalan cuacanya ribut petir. Alright, kemudian Shah Alam juga ribut petir. Selepas Shah Alam kita berangkat ke Ipoh ramalannya hujan. Kalau kita tengok Georgetown dijangkakan ada ribut petir, begitu juga dengan Alor Setor. Kemudian kita pergi ke Arau. Ribut petir juga. Betul. Lepas ke Arau kita pergi Kota Baru adik kakak. Kota Baru pun ribut petir. Banyak kereta tu ribut petir lah. Kalau Terengganu pun ribut petir juga. Pas kalau Terengganu kita pergi ke Kuantan. Dialek apa? Kuantan ni gitu. Ribut petir juga. Johor Bahru gerek dicerah Johor Bahru. Di Bandaraya Melaka dilaporkan cerah juga. Di Seremban ribut petir. Seterusnya kita pergi ke Kuching ribut petir dan akhir sekali Kota Kinabalu ribut petir juga. Rata-rata ribut petir. Walaupun ribut petir, saya tahu anda
terus bersemangat untuk beli baju raya, betul? Sebab Z pun antara orang yang masih belum shopping raya. Fiona dah shopping raya? High five, belum. Belum kan? Tapi sebenarnya Fiona pakai balik baju raya yang lama. Sebab colour sama, kenapa nak membazir nak beli lagi kan? Dah ada kan, tak selalu pakai, boleh pakai lagi, muat lagi. Saja nak bagi tahu kan. Fiona kamcing dengan wife Z kan? Kenapa? Tolong bagi tahu dia jangan membazir boleh tak? Tak boleh lah cakap macam tu. Alright. Sebab dia dah lama tak beli baju kan. Baik, itu sebab tu kenapa saya tanya Fiona. Sebab ialah kena dengan topik kita hari ini. Kita nak bertanyakan kepada penonton kita juga bagaimanakah persiapan Syawal mereka. Alright. Anda semua dah beli baju ke tidak? Kuih, muih semua dah siap kuih ke tidak? Beraneka macam. Dia dah mood, dah ambil mood sikit. Sikit. Jadi anda semua kongsikan bersama dengan kami sebab kita nak tengok juga siapa lagi belum buat persiapan raya, baju semua dah ada ke tak. Nak tengok ramai ke tidak yang pakai balik baju lama ataupun masing-masing beli baju baru. Betul tak? Fiona takut masa beli baju baru. Sebab geram, Fiona sendiri tak beli baju. Baju jujurnya anak punya baju pun tak beli lagi. Kalau baju anak tak beli tu mak dia yang bermasalah. Mak kerja. Kerja. Faham. Baik, jadi macam-macam kita akan berkongsikan bersama dengan anda. Kita nak bertanya sebenarnya persiapan Syawal dan sebagainya. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan ucapan raya yang telah disediakan oleh tim kita di Borak Kopitiam. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mansur bin Haji Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, khususnya kepada yang beragama Islam. Bersempena dengan perayaan ini, saya ingin terus mengajak setiap lapisan masyarakat di Malaysia untuk terus melestarikan alam sekitar demi kesejahteraan pada masa hadapan. Semoga kita termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa bersyukur dan diterima amalan kita sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Sentiasa patuhi SOP walau di mana jua anda berada. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Yang jauh tersenyum ceria, yang dekat jalinkan ikatan. Ampun, maaf, ikhlas di jiwa, indah lebaran penuh keberkatan. Saya Zaidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Borak Kopitiam TV3 dan seluruh keluarga Malaysia. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afifi bin Haji Muhammad Nur, pengurusi Pertubuhan Ikatan Murni Syetok Rantau Panjang Negeri Kelantan, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua penonton Borak Kopitiam TV3 dan juga mereka sahabat handai, rakan taulan, jauh dan dekat umat Islam seluruhnya di negeri Kelantan dan juga di Malaysia. Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Borak Kopitiam TV3 dan seluruh rakyat Malaysia amnya. Maaf zahir dan batin, pandu cermat, sampai selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama dengan warga Jawi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton Borak Kopitiam TV3 dan seluruh umat Islam di Malaysia amnya. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengajak semua menyambut Hari Raya Aidilfitri ataupun 1 Syawal ini dengan penuh kesyukuran dan dengan hasrat untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati dan memberkati kita dan kita bergembira bersama dengan sanak saudara di Hari Raya Aidilfitri ini. Saya Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkat Malaysia dan seluruh warga Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM
mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Borak Kopitiam TV3 dan seluruh umat Islam di mana jua berada. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisioner Polis Datuk Safian bin Mamat, Ketua Polis Kelantan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Borak Kopitiam TV3 khasnya dan rakyat Malaysia amnya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Oh, dah terus rasa bersemangat. Tak sabar lagi, tak sabar nak beraya dah ni, Azad. Walaupun barang tak lengkap lagi beli. Tak apa. Bukan cakap barang tak lengkap. Betul juga tu Fiona. Memang macam kita bersyukur sangat-sangatlah barang tak lengkap. Tapi kita juga kena ingat ada juga sahabat-sahabat kita, orang sekeliling kita yang dia punya nasib tidak senasib dengan kita. Sebab apa? Ada masalah kewangan ke atau mungkin yalah macam-macam ujian dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang masalah kewangan ni, tentang keuangan terutama sekali, waktu-waktu raya ni Fiona, kita tahu raya kali ni berbeza. Bayangkan Fiona 2 tahun tak beraya, tak dapat beraya balik kampung dan sebagainya. Tiba-tiba baru-baru ni pula dapat pengumuman yang kita boleh bawa keluar duit KWSP. Bawa keluar duit KWSP dan sebagainya. Yang ini kita nak tahu, adakah wajar kita gunakan terus duit KWSP itu untuk belanja raya ataupun kita simpan untuk masa depan? Sebab itulah kita punya tetamu istimewa hari ini bersama dengan kita, Tuan Syamsuddin Kadir, seorang perunding keuangan. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Terima kasih banyak. Okey, so kita nak tanya Tuan. Boleh tak Tuan kongsikan tentang yalah bila beraya ni kadang-kadang kita tak sedar kita keluar duit banyak kan? Okey, bajet raya Tuan. Okey, saya rasa dia ada dua lah. Ada yang major, ada yang minor. Yang major ni macam 2 tahun tak beraya, duduk kat rumah, sofa pun dah hancur dah. Yang tu mungkin yang jadi major lah. Penting lah. Setengah orang mungkin tukar sofa, meja makan. Ada orang mungkin yang lain semua okey, hanya yang perlu baju raya, seluar raya dengan kuih raya je, dengan duit raya. Jadi yang tu akan jadi minor lah. Jadi sebenarnya saya rasa untuk raya ni sebab dia berlaku setahun sekali yang kita dapat jangka. Macam banjir kita tak boleh jangka, tapi kena ada tabung kecemasan juga untuk banjir rosak, kena barang kena curi. Jadi yang raya ni yang dah kita daripada kecil dah tahu setiap tahun akan berlaku. Jadi kena ada peruntukan terus. Maknanya kita tengok lifestyle kita. Sebab cara orang beraya ni lain. Ada orang kena tukar banyak benda setiap tahun lah. Ataupun 3 tahun sekali lansir mesti kena tukar. Ataupun setahun sekali wajib lansir tukar. Ada orang selagi tak rosakkan lansir tu lagi tu aku takkan tukar. Itu saya tu. Dan macam baju raya lah. Lelaki memang kadang-kadang 15 tahun baju kahwin pun boleh pakai lagi. Sebab nampak lebih kurang sama kan. Tapi wanita tadi apabila Cik Puan Fiona kata tak beli baru, memang betul. Lelaki ni risau kalau isteri dia tak beli baru. Sebab takut tahun depan tak ada dah. Oh, serius macam tu? Sebab wanita majoriti memang wajib beli baru atau tempah baru. Ini adalah budaya ke ataupun kepercayaan? Setakat 22 tahun saya, itulah yang saya nampak dengan majoriti wanita, bukan semua. Okey. Nanti saya beli baju. Itu sebab kita tengok kedai tailor, kan 3 bulan sebelum Ramadan dah ditutup dah untuk tempahan. Maksudnya bulan untuk berpuasa tu, bulan untuk raya kan, nak tengok bulan tu wanita dah nampak 3 bulan lebih awal. Dah tempat baju. Lelaki biasanya sebulan sebelum raya baru tutup. Ya, jadi saya rasanya benda yang bila dia festival kita kena kira setahun terus. Mungkin tahun ni kita dah terlambat, tak apa, kita kira untuk tahun depan. Tahun ni punya kos kita kena ambil kos dia, kita bahagi dengan 12. Maknanya kalau kita contohnya 2000 ni yang kecil lah, 2,400 sebab baju sepasang berapa dah sekarang? Kalau nak untuk anak-anak pun saya rasa 100. Kalau duduk di kota raya 100 ke atas. Yes. Kalau nak campur dengan kasut memang lagilah. Ya? Itu saya suka bila Tuan sentuh tentang kos tadi. Jadi biasanya lah kan, kebiasaannya berapakah peruntukan untuk kos raya tu? Macam tadi tu ada sebut 2,400. Tapi minimumnya kalau roughly lah ikut pengalaman Tuan. Saya nampak kalau ada anak macam contoh 3 orang ke atas ataupun 5 orang, kan biasa ada setengah orang ada anak 5, memang 2,400 tu minimum. Minimum Yes, tak boleh. Ada orang sebut 500 tak boleh. 500 cuba bayangkan. Kalau untuk anak tu sepasang, kalau kita nak ambil pada hujung kaki, hujung rambut, kalau lelaki lah, kalau perempuan setengah yang pakai tudung lagi, kadang-kadang tudung dia lagi mahal daripada baju kurung yang beli yang set. Waduh. So tu tak campur. Tu kalau saya ambil tu asas je. Kat kuih raya pun sekarang dah tak ada dah yang RM10, RM20 sebalang. Tak ada langsung. Kuih tak berapa dah sekarang? 30 lebih sekurang-kurangnya. At least 30 tu pun balang dia semakin mengecil. Balang dia semakin mengecil. Jadi kalau 2,400 maknanya peruntukan kita sebulan daripada duit gaji kita adalah RM200. 200 sebulan kena simpan. Bukan guna duit gaji, tapi saya rasa di Malaysia ni
setakat saya pantau mostly guna gaji yang baru kita dapat yang bulan April. Betul. Itu yang So jadi sewa kereta orang memang tak bayar, sewa rumah memang tak bayar. Majoriti lah. Ada setengah bayar rumah, kereta tak bayar. Tahun depan apabila bank call dia bayar pula kereta, rumah pula tak bayar. Dia tutup buka lubang tutup lubang. Itu sebab bila dia dah kahwin lama, bila dia dah budaya ni dia akan jadi hutang banyak. Itu yang jadi akan pergi ke kad kredit, hutang pembiayaan peribadi. Sebab sebenarnya rakyat Malaysia tak perlukan pembiayaan peribadi. Selama 22 tahun saya kaji, tak perlu. Oh, really? Mana kalau 10,000 orang, mungkin 10 orang je perlu pembiayaan peribadi. Tapi masalahnya daripada 10,000 tu mungkin 2-5 orang je yang tak ambil. Bah, tu balik. Terutama pejabat awam lah. Sebab dulu saya ingat masa saya buat kursus dengan pejabat awam, kalau tanya dulu siapa yang ambil pembiayaan peribadi, kita tanya kelas, seorang je angkat tangan. Sekarang terpaksa nak tukar soalan. Siapa yang tak ambil? Seorang angkat tangan. Berbalik kepada ni, tadi ada cakap pasal duit 2,400. Memang kira macam minimum lah untuk kita berbelanja persiapan raya kan. Mungkin kita nak elakkan untuk berbelanja lebih. Apakah tips-tips saya untuk membeli barang keperluan raya? Okey, satunya jangan bawa kad kredit lah. Kalau bawa kad kredit memang tak ada limit. Bawa cash ataupun kan bawa kad kredit boleh tanda terus. Setiap kali kita beli kita kira terus. Kita kat rumah ni kita dah kira. Untuk raya contoh 2,400 nak guna kad kredit boleh, tapi apabila pergi tu kita beli baju kita dah kira terus. Setiap anak tu berapa peruntukan dia. Kalau kita bajet 3,000 kita kira terus. Dan kalau balik raya pun nak balik one way tu, nak balik kampung pun jangan duit dalam dompet kita lebih pada trip yang kita nak balik. Sebab untuk kalau nak jimat lagi nak balik, cuba nak balik tu sebelum raya tu pun kos banyak tu. Kalau siapa yang balik pagi ni masa sekarang ni balik kampung is good lah. Sebab kita dalam keadaan berpuasa. Tak adalah berhenti nak makan. Tapi yang mana pergerakan selepas berbuka itu kos tinggi. Sebab memang nak makan. Tengah bawa pun sekejap mengunyah lagi. Tidak kalau yang tak bawa pun yang co-pilot tu nak mengunyah dengan belakang. Jadi tu jadi kos yang terbabas. Petrol tak terbabas lah sebab taki dia besar tu je. Dia tak ada kita. Itu yang nak balik. Bila balik kampung, itulah nak beli kuih. Kalau boleh survey dulu yang mana yang lebih murah lah. Sebab ada tempat murah, ada tempat yang mahal. Okey tuan, ni ada soalan yang memang saya nak tanyalah kan. Pembahagian duit raya. Sebenarnya macam mana tu? Dia ada kasta-kasta dia. Ada yang RM5, ada RM10, ada RM50, ada yang RM100. Jadi macam mana tuan? Kalau tuan sendiri secara peribadi melihat sebenarnya semua boleh selaraskan je. Okey. Saya sebenarnya kalau ikut dulu memang kita tengok kasta juga. Tapi bila saya baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang Chinese, saya Chinese dilemma ke dia tulis. Dia kata orang Melayu dan India meniru orang Cina bagi duit raya mulai merdeka. Jadi apabila saya interview orang yang hidup sebelum merdeka, masih hidup lagi orang tu, dah rasa dekat 90 wanita, dia kata sebelum raya tak ada duit raya, lepas merdeka baru ada. Memang tepatlah. Sebab tak ada. Jadi sebenarnya benda tu benda bukan wajib lah. Bagi yang mampu boleh buat ikut kasta lah. Kasta memang for sure ada kasta. Mak kita mestilah banyak pada orang lain. Betul. Dan ada setengah orang dia bagi anak saudara banyaklah sikit. Lepas tu yang jiran satu harga lagi. Tapi cuma bagi saya kita tengok atas keperluan lah. Sebab 2 tahun pandemik tu ramai orang terputus income. Jadi kalau saya ubahnya orang yang anak yatim ataupun ialah salah seorang mak ayah dia tak ada ataupun susah, saya akan bagi lebih. Ibu tunggal saya bagi lebih, walaupun kalau kira setiap kali raya saya tak bagi ibu tunggal, tapi saya akan tengok kalau ada ibu tunggal saya akan bagi. RM1 masih relevan ke tuan? RM1 kita tengok kalau budak-budak. Kalau kita tak mampu sangat relevan lah, tapi kalau kita mampu memang tak. Sebab dia sekadar aiskrim ni. Kena tengoklah. Baik masa kita nak bagi kita tengok. Aiskrim pun tak lepas tuan. Kalau ada 2 keluarga datang, kalau keluarga ni lebih miskin lah, kita susah, kita lebihkan bagi pada yang lebih miskin lah. Maknanya yang miskin tu kasta miskin dapat banyak lah. Yang dah kaya tak apa dah. Tadi Cik ada juga cakap yang bahawa kalau isteri kena beli baju baru. Kalau tak 2 tahun. Kalau isteri tak minta tu kena semak baliklah nafas dia. Siap silap dah tak ada. sebab apa tahu kita bertanya ramai yang macam bila time raya je sofa nak baru, langsir nak baru, TV nak baru, semua tu kan. Suami pun nak yang isteri baru. Janganlah, jangan baru. Macam tu. Tak, sebab dah semua minta baru. Nervous kita cakap macam tu. Adakah benda ni memang wajib, perlu ke sebenarnya macam mana? Okey, dia sebab budaya orang Malaysia ni, dia takut nanti apa orang kata. Tambah dia berjawatan. Tambah dia somebody lah. Nanti apa orang kata?
Suami dia tak kata pun, anak dia tak kata, tapi orang luar tu. Nanti apa orang kata? Kadang-kadang kita habis duit banyak kerana kita takut nanti apa orang kata. Walaupun kita rasa okey dah sofa ni. Tapi nanti apa kata tahun lepas dah, 5 tahun lepas yang ni lagi. Rumah jiran tu yang miskin pada aku pun tukar 2-3 tahun sekali. Jadi kos yang banyak habis duit ni sebab takut nanti apa orang kata. Dan satu lagi yang akan habis duit banyak ni, minta maaf, yang biasanya pakat rendah ataupun yang kurang duit lah. Sebab dia rasa nilai diri dia. Dia sebenarnya benda yang boleh menyebabkan seorang belanja lebih atau kurang adalah nilai diri. Nilai diri bukan duit dalam bank. Kita rasa diri kita berharga tak? Kan macam orang tak rasa tak berharga, dia bunuh diri. Itu yang paling rendah nilai lah. Berharga ni contohnya kita tak mencuri duit orang. Kita tak blok kereta orang. Itu semuanya menaikkan nilai diri kita. Bila kita bersopan, kita akan rasa nilai diri kita mahal. Jadi apabila diri kita murah, kita akan sibuk mencari simbol-simbol kekayaan palsu. Untuk approvekan diri kita. Even macam pasar raya pun kita boleh tengok orang yang high ke apa, dia pakai orang kata less is more. Tapi orang yang macam kurang ni, dia labu ci, labu air, labu sayur, labu senayang, apa semua ada kat badan. Baik, Tuan, untuk macam tu, apakah pesanan untuk mereka yang masih keliru dengan bajet raya ni, Tuan? Okey, bagi saya macam ni, benda yang paling penting raya ni kita nak suka-suka. Jadi apabila kita nak beli apa-apa tu, kita fikir ni, kalau kita pakai tu, dia mencederakan emosi orang lain tak? Saudara mara kita. Contoh kita pakai over sangat. Kita balik nak beraya ni nak suka, bukan untuk kita saja, biar orang suka jumpa kita pun suka jumpa dia. Jadi whatever kita buat presentation, jangan membuatkan tetamu kita rasa rendah diri, rasa kecil hati ke apa dan sebagainya. Dan pinggan mangkuk pun gunalah yang lama macam bekas kuih raya, right? Saya tengok kalau saya pergi pasar nak pantal, kalau orang baru kahwin beli, fahamlah. Ni yang dah berumur 50-40 beli lagi bekas kuih raya. Yang tahun lepas punya dia makan sekali dengan bekas ke? Tak ada. Jadi maknanya ada benda yang perlu beli, ada benda tak payah beli dah. Gunalah bekas. Bekas kan patutnya boleh tahan lama, kecuali dah bekarat ke apa, tak apalah, tukar. Lagi satu, kita hidup untuk diri kita. Ya, betul. Jangan pedulikan apa orang cakap. Bahagia kerana kita. Jangan kita bahagia kerana orang lain kata kita baguslah, kaya. No. Kita patut ada duit. Inilah kita kena kita. Jangan bergantung pada orang lain untuk bahagia. Itu bahaya. Jangan kerana mulut orang poket kita kering. Ya, betul. Tapi sebut tentang poket kering kan. Ini time raya. Raya kita tahu macam kita kena berbelanja sederhana kan. Sofa kalau boleh pakai lagi, pakai. Jangan dengan orang cakap macam ini dah 5 tahun dan sebagainya, kita pergi tukar. Macam mana pula lepas raya? Apa tips dia supaya kita lepas raya tu poket kita tak kering? Okey, yang paling bagusnya sebolehnya pertama kan belum nak balik raya ni, kita ada masa lagi, bayar dulu ansuran yang wajib tu. Dengan bil elektrik. Takut nanti balik rumah tengah malam bergelap je. Ingat kan kena potong. Itu banyak yang jadilah. Jadi kalau kita dah bayar dah ansuran yang wajib, kita balik takkan terbabah dah duit. Tapi kalau duit gaji, duit yang rumah, kereta apa tak bayar lagi, tak apalah, lepas raya kita bayar, memang habis. Memang tak ada, memang kering kontan. Bukan kering kontan kalau dekat kredit, zas semua. Siap-siap balik trip, balik kampung. Masa nak balik dah ada dah duit petrol untuk balik ke bandar, balik tempat kita kerja. Tapi tengok-tengok dah habis dah. Tu yang kita terpaksa zas. Itu yang Fiona tu yang ting. Dan penting untuk tukar duit raya awal. Sebab kalau kita tak tukar duit raya awal yang dalam small note, bila ada saudara datang, dia bagi kat anak kita jadi segar. Alamak, dalam poket ada 20, 10. Tu yang jadi cepat habis. Alright. Terima kasih banyak Tuan Syamsuddin Kadir, perkongsian yang sangat memberi ilmu yang baru. Jadi mungkin Tuan Syamsuddin boleh kongsikan Facebook apa semua yang orang nak tengok. Kalau Facebook saya ataupun Instagram dan sebagainya adalah Syamsuddin Kadir. Kalau Telegram, Nota Duit Syamsuddin Kadir. Itu ya, Syamsuddin Kadir. Ya, Facebook beli saya. Beli emas edisi kemas kini. Beli emas misal. Tak, untuk elakkan terbelanja. Okey. Sebenarnya ya. Baik, terima kasih banyak Tuan Syamsuddin. Semoga segalanya dipermudahkan, insya-Allah. Baik, Fiona, sebenarnya kita ni sebenarnya masih lagi di bulan Ramadan tau. Jadi bila sebut bulan Ramadan, ada lagi orang nak tahu kat mana lagi tempat best nak berbuka. Ni sahabat kita Dayah Bakar ni, dia pergi buka puasa kat mana dah tu. Entah, jom kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Kali ini dalam segmen Berbuka di Mana, saya berada di Nipa EQ Kuala Lumpur. Kalau dekat sini memang orang akan cakap pasal makanan yang sedap-sedap. Tapi hari ini katanya ada 180 jenis hidangan masakan dari satu Malaysia. Dan tak sabar nak tengok, tak sabar nak terliur ni. Jom kita masuk. Yang diorang kata menarik juga dekat sini, kita ada seafood on ice. Apa tu seafood on ice?
Tatarak! Apa ni? Oyster ke? Oyster. Ini memang fresh saya? Oh, fresh habis-habis. Kita ada oyster. Ada apa ini? Macam tiram kan? Tiram. Yang prawn. Lala. Kalau anda memang peminat makanan laut yang fresh, best sangat. Ada semua ni. Wow, bukan senang tak nak dapat. Memang puas hati, macam-macam jenis masakan ada. Dan yang paling dinanti-nantikan, kita ada kambing golek. Kambing golek guys, bau dia pun sedap. Dayah seriously rasa macam tak sabar nak berbuka. Saya nak makan apa dulu hari ni? Tak sabar nak berbuka. Jom! Sekarang ni kita dekat tempat lain juga, hotel yang sama tapi di tingkat 3 sebab ada majlis buka puasa bersama adik-adik daripada rumah Budi Mas Orion dan juga Titi yang dikasih. Dan sebenarnya mereka ni adalah anak yatim, asraf dan mereka yang memerlukan. Jadi kita sebenarnya rasa happy sangat bila tengok adik-adik ambil makanan, gelak-gelak makan berbuka kan. Jadi jom kita tengok macam mana guys suasana di sini. Okey, apa yang berlaku kat sini sekarang adalah kanak-kanak daripada bahagian Budi Mas, dan ada 2 perumahan kanak-kanak daripada rumah Orion di Negeri Sembilan dan satu di rumah Titi yang Kasih. Kita daripada pihak hotel di sini nak merayakan anak-anak semua daripada yang latar belakang yang kurang kemampuan dan ingin kita merayakan suasana hari raya akan datang. Kita buka puasa dengan mereka, kita anjurkan untuk mereka rasa gembira sikitlah. Mereka kurang kemampuan. Kalau tak silap saya 68 orang. So mereka datang tu. So ini daripada pihak hotel untuk menjadikan satu suasana yang gembira untuk menjelang hari raya ni. Cerita tentang budak-budak seronok dah lama tak keluar kan. So macam mana agaknya diorang reaction bila dapat tahu nak berbuka puasa dekat IQ Hotel? Macam nak keluar kan? Seronok, memang seronok because diorang lama tak dapat keluar. So diorang sejauh Senawang, Seremban. So macam road trip. So very happy, seronok dapat makan dekat hotel and dapat makan makanan yang berbeza-beza. So dapat jumpa orang. So it's like prelude hari raya. So seronoklah diorang and kami memang sangat-sangat berterima kasih lah. Budak-budak pun under control. Mereka tahu kena solat, kena makan on time, besok sekolah, you know. So they are very good lah. Alhamdulillah, kenyangnya. Masya Allah, ni orang kata rezeki Ramadan. Dan saya nak bagi tahu, sedar tak sedar kita dah sampai penghujung Ramadan. Dan kepada semua penonton Borak Kopitiam yang saya kasihi, ini adalah episod terakhir. Bukan episod terakhir, segmen terakhir untuk berbuka di mana. Saya pasti rakan-rakan host saya jealous sebab saya makan sedap-sedap di IQ Hotel ni. Yang paling penting nak bagi tahu, happy bukan sebab makan dia je sedap. Ada adik-adik yang turut serta menjamu selera. Jadi dengan kesempatan ini, Daya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton Borak Kopitiam yang saya kasihi. Jangan lupa balik kampung, drive elok-elok, perjalanan dekat atau jauh. Yang penting jaga diri, jaga hati, ceria-ceria selalu. Selamat Hari Raya. Memanglah dah kalau makan seafood on ice tu, waktu-waktu tengah hari, waktu-waktu pagi ni memang agak meliurkan lah kan. Zaid, jangan jealous Zaid. Kita masing-masing kita dah try dah kan. Tak jealous. Zaid dengan Ibu Fahri, Zaid tak jealous. Zaid peminat tegar anak dia. Anak dia? Ibu dia? Ibu dia friend waktu kaun. Okey Zaid, tadi kita dah sentuh topik tentang bajet raya kan. Tapi kita juga ada sentuh sikit tentang macam sofa, langsir dan sebagainya. Dan Fiona pun ada cerita yang masih ada lagi. Cerita dia pun ke apa? Cerita yang ada lagi barang-barang raya yang Fiona tak beli lagi. Fiona. Macam barang dekorasi kan. Kenapa gelak ni? Fiona tengah pening ni. Fiona rockstar. Baju tak beli, barang semua tak beli. Apa yang hang beli? Tak apa, jangan risau. Sebab tu hari ni kita ada di studio. Salah seorang yang sangat istimewa. Kalau sebelum ni kita interview dia through video call. Dari Merdeka tu sebab dia dekat UK. Tapi hari ni kita sangat bertuah. Dia datang ke studio kita. Saudara Nick Ramli, seorang pereka hiasan dalaman. Selamat datang. Selamat datang. Macam mana studio? Okey? Okey, wonderful. Cantik. Saya memang selalu tengok live. Saya suka dekorasi dia. Ceria. Kena dengan konsep show dia. Yeah, thank you. Okey, sebab Cik ni merupakan seorang pereka hiasan dalaman. ID lah kita panggil jadi mungkin kita boleh dapatkan sedikit nasihat kepakaran kan dari segi macam dekorasi raya. Kan boleh tak apa yang
boleh kongsikan tentang dekorasi raya dekat dalam rumah dan juga dekat luar rumah. Ya, dekorasi raya ni memang penting untuk setiap orang yang meraikan raya ataupun apa-apa perayaan. Kita mulakan dari luar. Ya, luar rumah tu sebab dia adalah pengenalan pada diri kita. Jadi pastikan rumah di luar tu bersih, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, alam semula jadi yang segar. Ya, sebab bila kita tetamu datang ataupun orang lalu lalang di hadapan rumah kita nak orang kata, oh siapa duduk di sini? Apa dia buat kat dalam tu ya? Jadi orang nak maksud saya saya selalu macam tu. Saya tengok apa dia buat, apa hobi dia orang ya. Jadi dari situ orang akan ingin mengenali kita. Dia orang nak kenal siapa kita secara peribadi rather than lari. Ya, jadi pastikan lebih-lebih lagi untuk raya rumah itu segar, pokok-pokok kita segar. Ya, juga sebab sekarang ni masih dalam COVID situation, pastikan hand sanitizer tu ada di depan pintu. Jadi bila tetamu kita masuk, dia boleh bersihkan tangan dulu sebelum berpeluk dan bersalaman. Okey. Ini bila tadi disebut pasal pintu kan, maksudnya kat pintu tu orang akan berhenti, orang akan sanitize tangan semua. Maknanya dekat pintu tu pun dah kena mula dekorasi. Ya, sudah pasti. Bagaimana tu? Selalunya rumah kita pintu je ya. Kadang separuh orang tu tak ada letak pokok ke tak ada apa. Jadi siapa yang rumah kosong seperti gambar yang ditunjuk ni, tadi kosong, kalau kita refreshkan, pokok penting, letak gambar ataupun lampu yang sedia ada. Gambar, kalau gambar dekat tu boleh luar pintu pun boleh letak gambar? Boleh. Kalau ada tempatnya ya. Kalau VT tu kita boleh pause, bila sebelum habis tu kita boleh bincang gambar. Boleh tengok. Okey, kita tengok balik video tadi tu. Yang ada pintu, lepas tu ada pokok. Kata ada gambar juga yang boleh diletakkan. Contohnya ya, ni existing yang ada sekarang ni. Jadi hari ni lepas dah tengok show ni, jom kita cari pokok-pokok yang segar, letak pokok, ada lampu ke, ada gambar ke, kita gantung. Gantung dekat depan tu macam ni. Macam ni gambar kat situ. Yang sebelah tu apa? Itu gambar. Itu cermin. Itu cermin. Ya, cermin. Tapi dalam Feng Shui lain hal. Tapi kita bukan dalam Feng Shui ya. Kita raya. Jadi tetamu yang datang bolehlah tengok muka kita berpeluh ke, kemas-kemaskan diri kita sebelum kita masuk rumah orang. Okey, ada apa objektif dia bukan saja letak. Tentu sekali ada objektif dia sebab tumbuh-tumbuhan ada alam semula jadi. Alam semula jadi ini memberi satu aura kepada kita ya. Aura kasih sayang, aura kelembutan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga itu penting sebab dalam dunia kemudaratan sekarang ni kita harus mengadakan pokok-pokok luar dan dalam sebab membantu dunia yang tengah dalam kesedihan. Ya. Yang ini luar, lepas tu pintu pula. Kita buka pintu masuk dalam. Macam mana pula dekorasi di dalamnya pula? Kalau di apartment, hallway. Di rumah pula hallway tu sama dengan ruang tamu ya. Jadi di dalam rumah itu lebih-lebih lagi raya, paling mudah kita gunakan, kalau nak paling mudah, gambar-gambar ataupun cat dinding yang kecil-kecil. Contohnya gambar yang kita lihat di sini. Mula dinding tu putih, jadi kita ambil warna-warna tu dari cushion cover yang belakang tu, dari sofa ataupun dari permainan LED. Ya, kalau gambar ini pula ya, dari tadi lampu kita gantikan dengan bunga segar rose dan letak gambar baru juga di sebelah cermin itu. Jangan buat takut-takutlah, kita tukar sebab kita dah selalu tengok dekorasi yang sama. Tetamu kita juga kadang-kadang tetamu yang sama yang datang ya, kawan keluarga, kawan-kawan yang rapat dengan kita ya. Jadi bila kita tukar tu, orang akan suka. Tengok segar rumah ni daripada sama sahaja. Dan juga pastikan sekali lagi sebab COVID situation, pastikan rumah kita segar dengan dibuka tingkap. Tingkap dibuka, hawa dingin tu kalau boleh jangan digunakan. Sebab air circulation tu ya. Jadi buka tingkap, dapat udara dari luar masuk ke dalam. Cahaya matahari pun masuk. Kan. Betul. Untuk raya kan Zack dengan Cik Nik, Fiona perasan lah kan. Kebanyakannya family members ahli keluarga banyak luangkan masa dekat ruang makan. So dekorasi di kawasan situ macam mana pula? Okey, ruang makan juga seperti saya katakan boleh ditukar-tukar. Paling mudah cara nak tukarnya adalah dinding. Hiasan dinding. Gambar yang ada sekarang kita tukar dengan gambar yang ada mungkin dalam bilik kita tukarkan. Switch. Switch it around. Okey. And then gambar-gambar juga itu penting ya sebab gambar rumah kita adalah story kita. Jadi bila tetamu datang, lebih-lebih kadang-kadang ada tetamu yang tidak mengenali kita. Kawan membawa kawan ya. Lepas tu kita kena ada story bercerita. Pastikan setiap barang yang kita hiasi
adalah cerita titik perbualan. Contohnya macam cushion cover ni ya. Orang tengok wah berceria ya. Jadi mungkin pihak penerbit kata oh saya design ni dari orang ini. Jadi ceritanya macam mana? Coffee table bila orang datang tak payahlah kita nak asyik duduk kat meja makan. Orang boleh tunggu sebab kita tak boleh beramai-ramai sekaligus ya. Tetamu yang datang lebih awal tu duduk di ruang tamu, yang datang lain tu boleh makan. Jadi hiasan coffee table kita letak macam-macam. Kita letak biskut-biskut, juga gambar-gambar kita juga boleh letak dalam frame. Ya, jadi bila kita duduk berborak ya, kadang-kadang kita orang yang selalu bergambar zaman dulu suka ambil di studio. Jadi bila orang macam mak bapak kita, datuk nenek kita akan bercerita ya gambar ini cantik, tapi cerita di sebalik gambar itu cucu cici anak yang berlari-lari di studio, orang Cina yang ambil gambar ayo jangan lari ya. Jadi dia akan cerita cantik di sini tapi dalam studio itu Rio kecoh. Ya, dari mana kita beli coffee table ni? Dia ceritalah. Jadi dari situ titik perbualan yang Saya rasa sangat tertarik apabila mendengar penceritaan daripada Cik Nik sendiri. Rasa macam nak pergi rumah. Rumah macam mana? Nak tahu story Cik Nik pula. Saya ada 2. Macam mana rumah UK? Wow. Okey. Jadi sebenarnya Cik Nik kan, untuk itu tadi kalau saya dengar penceritaan tu, saya menggambarkan rumah tu lebih kepada rumah di macam ground. Ya. Kan. Bagaimana pula dengan rumah-rumah yang macam apartmen, kondo dan sebagainya? Apartmen begitu juga. Macam gambar pintu tadi ke, contohnya apartmen boleh dibuat seperti begitu. Again, apartmen selalunya ada hallway. Hallway itu adalah titik permulaan ruang anjung itu ya, rumah kita. Jadi dalam hallway itu sambil orang memasuk, pastikan ada story. Bila orang tengok, oh cantiknya. Gambar keluarga kita itu penting. Bukan kita nak menunjuk, tapi adalah pengenalan kepada orang. Sebab anak-anak kita, cucu kita kadang-kadang tak ada di rumah tu lagi ya, dah pindah ya. Jadi yang duduk di situ boleh bercerita. Inilah anak saya, inilah arwah isteri saya, inilah datuk nenek saya. Jadi dari situ orang akan mengenali kita. Oh, asal-usul kita dari sini. Gambar kita pergi berlancung. Ya, kita tunjuk inilah saya pergi sini. Maka dari sinilah saya dapat kerusi ini. Saya beli kerusi ini. Saya beli cushion cover ini. Jadi bercerita ya. Jadi orang akan tertarik lagi. Rumah adalah penting. Ya, ruang tamu letakkan pokok segala-galanya. Dari mana kita beli pokok tu? Ya, kita bercerita. Sebab orang kata put things that matters most to you dekat rumah. Barang-barang yang betul-betul penting pada kita. Bukan barang mahal, bukan barang murah. Boleh 10 sen punya nilai pun, tetapi yang matters untuk kita, yang bernilai pada kita adalah tiada nilainya. Itu yang kita letak. Barang-barang yang lama ya, kadang-kadang kita ada tepak-tepak sirih. Selalu kita duduk dalam cupboard ya, keluarkan. Tak perlu nak simpan ya. Di ruang makan pula, pinggan-pinggan mangkuk yang lama, jangan ya, kita keluarkan. Ada orang menggunakan plastik untuk recycle. Tetapi kebanyakan plastik ya, bukan recycle. Itu lagi merosakkan bencana alam. Sebab plastik itu tidak boleh di-recycle, jadi dibuang di lautan, maka ikan-ikan akan mati. Ya, jadi kita kena jaga alam kita juga ya. Jadi pinggan-pinggan yang lama tak digunakan, kita keluarkan. Sebab barangan yang kita tidak guna nanti di hari lain akan menuntut pada kita. Kenapa beli saya dan saya tidak digunakan? Jadi sesiapa penonton yang tahu banyak barang yang cantik disimpan, keluarkan. Sebab kita pun dah tak beraya lama ya. Jadi masa inilah kita menghadiri perayaan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Cik Nik. Saya rasa ramai lagi yang macam nak tengok, nak stok Saya suka panggil profiling tapi bahasa-bahasa netizen ni stalking lah. Macam mana kita nak stok Cik Nik ni? Boleh stok saya, nak stok saya silakan. Laman web saya pun ada nickeramli.com. Juga Instagram saya @nickeramli. Itu Instagram saya. Silalah. Kalau nak tanya soalan tu, bolehlah tanyalah soalan. Saya akan jawab. Mungkin nanti saya buat live ke? 10:30 ke, siapa yang baru ikut bolehlah. Nanti boleh house tour ke. Nak tanya tak soalan sabar nak tengok. Kita buat amal jariah sikit. Terima kasih Cik Nik. Sangat-sangat bermanfaat. Banyak idea-idea kita dapat kan. Dekorasi tak semestinya untuk cantik, tapi ada objektif dia juga. Okey, selain daripada Cik Nik, kita juga ada tetamu yang sangat istimewa bersama dengan kita di atas talian hari ini. Kita ada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, selaku penasihat program daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dengan cerita ada benda menarik yang akan dikongsikan. Apakah itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Masya-Allah, selamat Hari Raya Aidilfitri. Siap-siap saya ucap. Sebab pakai tu dah macam raya dah. Selamat Raya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, Baik, pagi ni kan Ustaz ada perkongsian yang menarik yang nak berkongsi mengenai dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Betul tak? Ya, subhanallah, kita sekarang ni sedang menyantuni individu-individu yang kurang upaya, yang sakit terlantar dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan nak menyambut Syawal ni, subhanallah. Jadi Saudara Muhammad secara ringkasnya nak maklumkan bahawa Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan nasib fakir miskin dan asnaf yang terpinggir, yang tidak mendapat bantuan, dan kita memberi bantuan tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan keturunan. Sepanjang Ramadan ni kita buat program iftar. Kita memberikan makan, sana ada semua free meals on wheels. Program yang kita menyediakan juadah berbuka puasa kepada fakir miskin yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Kita juga menganjurkan program Juadah Syawal, di mana program Juadah Syawal ini ialah program yang kita memberikan juadah-juadah Syawal kepada fakir miskin yang memerlukan. Juadah Syawal ini sebenarnya kita berinspirasikan kepada nasib depa-depa yang Allah dalam kesusahan. Bayangkan pagi Syawal kita ni seronok dengan keluarga kita dengan juadah lemang, ketupat, rendang, tapi pada masa yang sama ada di kalangan adik-beradik kita ataupun saudara-saudara Islam kita yang diuji dengan kesusahan, kemiskinan. Tidak ada satu pun juadah untuk mereka merayakan sebagai satu bentuk kegembiraan yang merayakan di meja makan mereka pada hari raya. Maka bayangkan anak-anak kita seronok, anak-anak daripada dalam sebuah kekurangan, tak ada makanan, tak ada baju raya dan sebagainya, semua sebab ibu dan ayah tak mampu untuk menyediakan juadah untuk menyambut hari raya pada hari raya. Maka kita pergi semayang hari raya, balik seronok sambut hari raya bersama dengan keluarga, tapi tidak mereka tak ada makanan. Sebab itulah Yayasan Budi Ihsan Malaysia, saya lihat berfikir sampai ke tahap macam tu. Macam mana kita nak sediakan juadah untuk mereka merasakan menumpang kegembiraan menyambut hari raya pada hari raya Aidilfitri ini, dan kita sediakan satu kotak dia panggil Juadah Syawal yang dalam dia ada bahan-bahan untuk juadah di pagi hari raya. Contoh, kita ada ketupat segera, kita ada 2 balang kuih-muih raya, ada susu, rendang ayam, pes kuah kacang dan macam-macam lagi dengan nilai RM200 untuk satu pack Juadah Syawal. Kita harap dengan sedikit usaha kita ni, bukan tak banyak, tetapi paling tidak mampu untuk menimbulkan rasa kegembiraan, menumpang kegembiraan menyambut hari raya ni. Jadi semalam tu kita dah buat program ni beberapa tahun dah sebelum ni, dan semalam kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada masyarakat, dan kita rasa macam kita nak sambung lagi dan kita nak menolong lagi ramai lagi orang-orang yang fakir miskin yang berada di luar sana untuk menyambut kegembiraan hari raya bersama-sama dengan kita. Jadi saya menyeru semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung kita pada pagi ini untuk bersama-sama dengan kami kita memperluaskan lagi agihan Juadah Syawal pada tahun ini kepada orang-orang yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan, asnaf-asnaf dan fakir miskin. Layari website kami ybim.org.my/Juadah Syawal. Boleh rujuk juga dekat FB dan IG kami YBIM Malaysia, ataupun tuan-tuan boleh imbas QR code yang tertera di skrin TV tuan-tuan. Subhanallah, dapatkan maklumat lanjut. Tuan-tuan tolong jangan lepaskan peluang ni, kasihanilah mereka, sahabat-sahabat kita. Dan subhanallah, dalam keadaan kita seronok bersama dengan ahli keluarga kita, kenang sama adik-beradik kita, saudara se-Islam kita, saudara-saudara yang mengucap 2 kalimah syahadah sama dengan kita, yang dalam kekurangan dan kedaifan, teringin nak sambut macam mana kita sambut, tapi mereka tidak punya kemampuan itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menggantikan dengan yang lebih baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan, Allah melipat gandakan pahala kita, dan insyaAllah kalau kita meringankan bebanan saudara se-Islam kita, Allah akan meringankan beban kita di dunia hingga akhirat. Saya nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat bermusafir kepada sahabat-sahabat kita yang nak balik ke kampung tu. Jangan lupa baca doa
Nah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' semua 7 kali baca. Jangan berhenti dan mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan kita sampai ke destinasi bertemu dengan ahli keluarga kita yang tercinta. Amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kullu am wa antum bil khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Jafri. Jadi perkongsian yang sangat memberi impak yang besar juga, memberikan satu momen untuk bermuhasabah insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Selamat Raya Ustaz. Selamat Raya. Maaf saya batin. Jadi itu dia. Kita masih lagi dalam topik kita persiapan Syawal, Fiona. Betul. Tapi sebelum itu kita tak sah lah kalau kita tak berehat dulu, Fiona. Tak sah. Tak sah. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Bulan Syawal sudah menjelma. Marilah kita titipkan doa serta kukuhkan azam baru. Mesrakan senyuman, kurangkan sisa. Hulurkan tangan, jauhkan sengketa. Selamat Hari Raya, maaf jua dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Ibrahim Tuan, Menteri Alam Sekitar dan Air, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada penonton TV3 dan seluruh rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam. Semoga sambutan Hari Raya ini akan merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bersyukur di atas nikmat dapat berjumpa kembali sanak saudara yang telah sekian lama tidak bersua. Berhati-hati jalan raya, jaga SOP dan amalkan raya lestari. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada penonton Borak Kopitiam TV3 dan rakyat Malaysia, kami, warga National Task Force, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Datuk Rasul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan dan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta seluruh kepimpinan dan warga kerja kementerian ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh penonton Borak Kopitiam TV3 dan semua keluarga Malaysia yang melahirkan. Walaupun kita sudah memasuki era endemik, jangan lupa untuk terus menjaga SOP ketika beraya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baiklah, bulan Ramadan ni kita sering kali diseru untuk bersedekah. Dan kita punya barisan personality daripada Bulletin FM baru-baru ni ada buat agihan sumbangan. Jom sama-sama kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Hari ini Muaz nak bawa anda untuk sama-sama menyaksikan ini antara kerjasama Bulletin FM dan juga Kebajikan Sedulur. Hari ini kita nak menyantuni asnaf yang ada di sekitar Kuala Lumpur dan insyaAllah kita akan menyediakan makanan dan juga bantuan-bantuan lain untuk mereka yang memerlukan. Baik, kerjasama buat kali pertamanya Bulletin FM dan juga Pertubuhan Kebajikan Sedulur. Bukan saja Muaz yang ada di sini, malah ada rakan-rakan saya dari Bulletin FM. Kita ada Izwan Aziz, ada Hauri Rizwana dan juga ada abang otai kita, yes, Eli Iskandar dan juga ada Haiza. Jadi jom kita sama nak menyantuni rakan-rakan kita. Let's go. Alright, jadi apa yang kita lakukan selain daripada makanan kan, kita tahu bila dah buka puasa ni kita nak manis-manisan. Jadi hari ini kita bekerjasama dengan Pandan Cendol. Kita menyediakan cendol untuk semua yang berada di sini kan. Sebab bukan senang tau. Kita kat rumah dapat cendol rasa macam kadang-kadang terbuang, tapi orang yang susah nak dapat makan cendol, inilah dia, anda boleh tengok bagaimana kemeriahan dia. Dan yang paling penting saya rasa sebab oleh kerana kita dah biasa PKP, jaga SOP, semua orang beratur tau. Tak ada yang potong barisan. Jadi inilah suasana yang cukup meriah dalam keluarga yang kami baru kenal je, tapi kita rasa macam seakan-akan dah lama berkawan. Okey, Aiza, tengok kan daripada golongan gelandangan yang kita raikan, yang kita santuni hari ini,
cukup ramai dan pastinya juga kerjasama daripada pihak Bulletin FM dan juga yang terdekat ni lah yang memberikan sumbangan semua kan. Memang diorang happy, senyuman diorang tu membuatkan kita pun rasa sebenarnya syok lah, rasa macam lega sebab dah nak raya kan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak menggembirakan diorang kan. At least sedikit sumbangan ini dapat memberikan 1000 makna lah kepada golongan gelandangan yang ada hari ini. Betul, sebab kita selalunya orang bagi makanan berbungkus-bungkus kan, tapi yang kita tahu kebanyakannya diorang pun menolak sebab terlalu banyak makanan. Jadi untuk demoreh bersama dengan Bulletin FM ni, Bubble Bee daripada Shuib, lepas tu cendol, at least makanan-makanan dan minuman yang berbeza sedikit mungkin. Alright, Alhamdulillah selesai dah kita punya hari ini perkongsian rezeki malam ini. Sebab apa tau? Kalau kita tengok ramai di antara rakan-rakan kita yang memang memerlukan, tapi mana yang kita mampu memang kita berikan. Tapi satu je pesanan saya, mungkin saya tanya tadi ramai di antara kita, kalau kita berikan makanan-makanan yang cepat rosak, maksudnya nasi ke apa semua, itu dah banyak. Diorang lebih prefer untuk ambil biskut ataupun air botol ataupun susu anak yang boleh bertahan lama. Yang tu lebih baik sekarang mereka boleh simpan. Jadi kita doakan agar rakyat Malaysia yang sentiasa murah rezeki ini akan terus mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, dan insya-Allah rakan-rakan kita yang ada pada hari ini juga akan turut diberikan rezeki dan boleh menjalani kehidupan yang normal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bila kita bicarakan tentang bulan Syawal, jelas memang untuk meraihkan kemenangan kita sepanjang bulan Ramadan, kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Bukan sekadar itu saja, menahan nafsu juga. Baik, sebab itu kita nak tahu, kadang-kadang bulan Syawal ni hari raya pertama saja macam-macam dah kita buat, kadang-kadang kita tak perasan yang rupa-rupanya perkara yang kita buat itu salah. Sebab itu hari ni Zaid sangat berbesar hati dan kami di tim Borak Kopitiam sangat berbesar hati kerana di studio kita bersama dengan YB Senator Datuk Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar? Sihat-sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak segak bergaya lagi. Puasa okey Datuk? Tuarah 59 tahun dah. Alhamdulillah. Baik Datuk, itu yang macam saya katakan tadi, menjelang Syawal. Sebenarnya apakah antara kesilapan yang sering kita buat tanpa kita sedar? Sebab yalah, dan kita kadang-kadang bukan kita sengaja, kita tak tahu. Mungkin Datuk boleh berjelaskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan terima kasih kepada penonton yang setia bersama dengan program Borak Kopitiam pada hari ini. Alhamdulillah. Yang pertamanya, bila kita gembira ni, kadang-kadang biasalah manusia ni memang tak lari daripada kesilapan dan kesalahan. Antara kebiasaan yang kadang-kadangnya sampai kadang-kadang kita terlupa semayang. Ada? Tahu. Terlalu sonok mungkin. Kalau semayang raya tu okeylah sunat. Kadang-kadang subuh tak main, zuhur tak semayang. Kerana sibuk sangat duduk layan tamu. Yang keduanya, kadang-kadang pergaulan kita tu kadang-kadang kita tidak ada batasan. Sedangkan kita ada batasan, termasuklah dengan ipar kita sendiri pun ialah merupakan batasan aurat. Dan yang ketiganya ialah dari segi kita kadang-kadang ada di kalangan kita yang bersalam, lelaki-lelaki yang perempuan yang bukan mahram dia. Dan yang keempatnya, kadang-kadang berlaku terkasar bahasa di dalam ungkapan di kalangan kita itu kebiasaan sehingga kan terguris hati. Mungkin dah 2 tahun kadang-kadang lama tak jumpa ni, kadang-kadang over sangat mungkin. Dengan IPA tu pun kita kena jaga Datuk. Kena jaga. Baik. Kena dengan peralihan ke fasa endemik Datuk. Pada Syawal ni banyak kelonggaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan, termasuklah solat berjemaah di masjid. Dan adakah kita bersedia untuk kembali normal sepenuhnya, terutama sekali bila melibatkan ibadah ni lah, ataupun tidak lagi, terutama di bulan yang mulia ni Datuk? Alhamdulillah, sekarang nampak kita sudah nak pergi kepada normal dan saf pun dah pun dapat kita rapatkan, dan masjid pun boleh kita buat kenduri dah, untuk kita buat jamuan. Walau bagaimanapun di sana ada peringatan kita lah. Face mask ni masih dipakai lagi dalam untuk indoor dalam, di luar tidak lagi. Dan kelas-kelas pengajian macam biasa boleh dibuat. Harapan saya ialah kita kena hadir ke masjid ke surau. Kalau dulunya Allah Ta'ala telah pun hampir dekat 2 tahun kita tak sempat untuk macam ni kan. Dia tarik, Allah Ta'ala tarik 2 tahun. Sehingga kan kita tak boleh untuk nak macam biasa. Sekarang ni kita back to normal. Jadi kita harapkan benda ni kita maintain, kita semua kita kawal, jaga SOP, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga pandemik ini tidak melanda lagi ke dalam negara kita yang menyebabkan kita terpaksa lockdown balik. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, YB, baru-baru ni YB telah mengumumkan kuota jemaah haji Malaysia untuk musim haji tahun ni, dan dia memberikan satu kelegaan lah, terutama sekali lah atuk-atuk nenek kita, pakcik-pakcik kita, makcik kita kan, yang nak teringin sangat nak pergi haji. Dan mungkin ada informasi yang Datuk ingin kongsikan bersama penonton Borak Kopitiam.
Alhamdulillah, kita sudah 2 tahun tak boleh pergi haji. Tahun 2020 hingga 2021. Tahun ini, Alhamdulillah, kerajaan Saudi telah pun membenarkan untuk semua jamaah pada tahun ini dapat kita pergi haji. Cuma dia bukanya 1 juta saja untuk jamaah, sama ada dalam ataupun daripada luar. 1 juta saja yang boleh pergi haji. Kebiasaannya dulu 2.5 juta. 2.5 juta. Tahun ini hanyalah 1 juta saja. Manakala rakyat Malaysia pula hanyalah dia berinya sebanyak 14,306 orang sahaja. Mungkin ialah kita pun diminta supaya kalau boleh diberikan. Saya kebetulan sebelum Ramadan saya berjumpa dengan Menteri Haji dan kita mesyuarat bersama-sama dengan negara lain. Memang permintaan kita minta begitu. Tapi mungkin mereka tahu berkenaan dengan terutamanya soal keselamatan, soal kesihatan, menyebabkan dihadkan begitu rupa sehingga kan dia hanyalah benarkan kepada negara kita ni. Kebanyakan negara diberikan kuota dia 45% saja daripada kebiasaan biasa. Baik, tapi Datuk, bagaimana pula dengan bayaran haji yang perlu dibayar oleh jemaah haji di Malaysia ni? Adakah ia membebankan rakyat? Alhamdulillah. Kita di Malaysia ni kita tak nama subsidi. Okey. Subsidi itu kerajaan bagi. Ini ialah bantuan haji. Bantuan haji. Bantuan haji ini ialah yang diberi oleh tabung haji hasil daripada keuntungan yang diperolehi daripada perniagaan, daripada portfolio pelaburan, sama ada segi hartanah, sama ada segi peladangan, sama ada di segi share market kita. Maka keuntungan itulah maka kita berikan bantuan haji antara 300 hingga 400 juta setahun. Ingat, ini bukan wang kerajaan. Ini wang daripada tabung haji. Sebab tu bukan nama subsidi. Nama dia bantuan haji. Sebab tu uniknya tabung haji ni, dia tabung dan haji. Tabung kerana ada orang yang menyimpan dalam tabung haji ni, dia bukan untuk nak pergi haji dah. Dia dah pergi haji dah pun. Dari segi data 31 Mac baru ni, kita telah mendapat melihat seramai mereka yang telah pun pergi haji seramai 6,600 lebih, yang telah pun 604,542 orang yang dah pergi haji tapi masih lagi simpan duit di dalam tabung haji. Pasal apa? Dia nak dapat keuntungan. Yang keduanya ialah tabung haji ini dijamin oleh kerajaan. Yang ketiganya ialah perniagaan yang memang Islamik punya perniagaan. Dan di dalam yang melabur tu, yang letakkan dalam tabung haji ini, kita tengok below, bawah daripada 10,000, simpanan dia sebanyak 7.1 juta. 1 juta lebih yang simpan duit 1 juta lebih di dalam tabung haji. Seramai 4,761 orang pendeposit. Disebab tu daripada keuntungan inilah maka kita berikan kepada bantuan haji itu. Maka dengan sebab itu pada tahun ini kita telah memberikan 2 kategori. Satu B40. B40 ini maka kita hanyalah naik sebanyak RM1,000 saja. Kalau compare dengan kita tengok umrah yang pergi 10 hari, harga shilling yang kita letakkan ialah RM6,900, RM2,000. Sedangkan kita 45 hari hanyalah RM1,000 saja. Untuk B40 dulunya mereka bayar sebanyak tahun ni 9,000 lebih, tahun ni mereka bayar 10,980. Dulu 9,980, tahun ni hanyalah 10,980. Jadi bantuan haji pula sebanyak RM14,560. Dan manakala B40 pula mereka bayar RM12,980. RM3,000. Dan bantuan haji sebanyak RM12,560, 49%. Mana ada tempat lain buat itu. Ini kira langkah-langkah untuk meringankan beban rakyat, Datuk. Ya, baik. Jadi Datuk, ni sebenarnya alang-alang lah Datuk datang. Kita bukan selalu boleh panggil Menteri mai sini kan. Ni kita punya topik hari ni persiapan raya, Datuk. Jadi bagaimana pula dengan Datuk punya persiapan raya tahun ni? Persiapan raya ni kita orang tua tak ada apa benda lah. Baju pakai baju hype sedia ada saja yang kita recycle balik yang biasa tu. Dan persiapan biasa tu untuk mungkin di rumah saya akan buat di kampung hari ketiga lah. Kampung mana tu? Kampung saya dekat dengan Sungai Petai, Bukit Gantang. Bukit Gantang, Sungai Petai. Baik Datuk, ni mungkin penonton-penonton Borak Kopitiam pun nak tahulah. Mereka pun bertanya juga dekat Facebook dan sebagainya. Datuk, apakah pengalaman raya waktu zaman-zaman kecil Datuk yang Datuk tak boleh lupa hingga ke sekarang? Dia pengalaman waktu kita raya ni,
yang seronoknya ialah waktu kita nak raya tadi, kadang-kadang kita tak puasa pun. Waktu kecil itu pengalaman kita. Yang keduanya memang raya otak kita ialah berapa kita dapat duit tahun ni. Kita pun macam orang kata fokus market share. Berapa tahun ni agak-agak dapat. Kecil-kecil pun dah kira market share. Sebab tu kalau hari ni apabila orang datang jumpa saya anak-anak kecil, itulah kita bagi. Kita tahu itulah pengalaman kita waktu kita kecil dulu. Baik. Dan kita akan ingat orang tu sampai ketua. Dia ni waktu aku kecil dulu, dia selalu bagi duit raya kat aku. Sebab tu kita waktu besar macam ni, kita kena bagi duit budak-budak ni. Saya memang daripada dulu pun kita spend lah duit untuk budak-budak memang. Saya keluar turun daripada mayang tu memang kita simpan duit, kita bagi duit budak-budak. Saya kata orang budak-budak beratur. Orang tua-tua tunggu kad kredit kata. Baik, terima kasih banyak Datuk. Jadi terakhir sekali Datuk kepada penonton Borak Kopitiam semua, ucapan Aidilfitri dan juga pesanan-pesanan kepada bakal-bakal jemaah, insya-Allah. Silakan. Okey, terima kasih. Saya Idris Ahmad mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton, peminat kepada program Kopitiam dan seluruh warga TV3 yang begitu setia dan komited dalam menjalankan program ini. Serta saya mengharapkan semua eratkan ukhuwah, teguhkan kekeluargaan kita sepanjang menyambut Aidilfitri ini dengan kita semua menjaga SOP. Semoga pandemik COVID tidak berlaku lagi dalam negara kita. Terima kasih. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak YB Senator Datuk Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih banyak Datuk sekali lagi ya. Semoga terus berjaya dan maju negara kita, insya-Allah. Baik, jadi kita berehat dulu, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Kita meraihkan hari bahagia, hari raya, kunjung mengunjung sanak saudara, rakan taulan, saling bermaafan. Juadah raya berpakaian berseri di pagi raya, semoga wah mewangi kekal abadi. Yang jauh kita kunjungi, yang dekat kita mesra-mesrakan. Semoga kedatangan Syawal ini mengurniakan kita seribu keceriaan. Syukuri nikmat Allah. Syawal kita raihkan. Salam kemenangan, salam pengikat sahabatan. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada kami guru-guru tahun ke-6 SK Setiawangsa Kuala Lumpur. Maaf zahir dan batin. Balik kampung, balik kampung, balik kampung, hati girang. Kami warga Markas Angkatan Bersama mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berjuang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Jeneral Datuk Indra Haji Yazid bin Hadi Arsyad TUDM, Panglima Angkatan Bersama, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Borak Kopitiam TV3 dan seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Berjuang bersama. Wah, terbaiklah. Saya sangat-sangat tertarik dengan guru-guru SK Setiawangsa KL tu. Memang kena kan? Cikgu siapa tu mengaku sekarang?
Teringat cikgu-cikgu kat sekolah kita dulu, Fiona. Iya. Fiona dulu sekolah mana? Fiona sekolah kebangsaan Taman Tasik. Taman Tasik. Ampang dekat Ampang. Zack, kembali pada topik kita hari Betul. ni. Macam tadi, tapi Fiona takut dah pula nak bagi tahu Zack. Sebab tadi Fiona cakap tak beli baju raya lagi. Persiapan langsir dan sebagainya tak beli lagi. Ada yang belum beli lagi ke? Ada. Apa benda lagi Fiona yang belum beli? Kuih semua tu, balang semua tu. Tapi sebenarnya kan Fiona terfikir, kalau kita tak sempat nak beli, sebenarnya tak apa juga. Ni yang kan? Tak payah risau. Sabarlah tak cakap ni. Tak payah risau. Benda tu macam alah, orang dah pernah nampak dan sebagainya. Kita boleh orang kata macam tukar dia punya image, tukar dia punya cat dan sebagainya. DIY sendiri dekat rumah. Betul tak Zack? Betul. Zack terasa saya kacap pula dalam TV hari ni. Tolong beri peluang kepada Zack, bukan selalu Zack kacap kat TV. Lain yang cakap, lain pula dia jawab. Okey, tak apa. Sebab apa? Bukan apa. Bila sebut betul-betul macam ni, Zack pun rasa macam kita dah di mood raya. Sebab tu hari ni kita ada bersama dengan kita Ida Azrina Zainal Abidin. Seorang yang bijak dan pandai buat balang kuih raya. Dia buat sendiri ya Fiona. Dan kreatif. Sebab kalau kita tengok ni kan, sebenarnya katanya ni buat daripada tisu. Betul. Sebenarnya apa yang Puan Ida buat hari ni nak tunjuk kat kita? Nak kita nak tukar balang kuih warna merah macam ni menjadi cantik macam ni yang ada kat depan ni. Diperbuat daripada tisu. Kita menggunakan tisu. Tisu ni pun Ida buat sendiri, maksudnya bukanlah buat sendiri tisu tu yang lukis-lukis tu Ida buat sendiri. Oh bukan, tisu ni memang kita import daripada luar, daripada negara luar. Beli Zack, beli. Dia ada pelbagai design, macam-macam design dia ada, macam corak. Saya sendiri ada dekat 3,000 lebih koleksi tisu. Oh ya. Jadi bolehlah share link. Tapi kalau kita tengok kan, yang ni kita panggil teknik apa ni? Ni bukan collage, bukan. Bukan. Yang ini kita panggil decoupage. Sorry, decoupage. Decoupage. Je m'appelle. Tak ada. Bukan apa dah. Decoupage. Decoupage ni adalah teknik apa ni? Okey, decoupage ni adalah teknik seni tampalan. Seni tampalan dia ada tampal, kita menggunakan tisu, dia ada rice paper, dia ada kertas. Dia ada kertas khusus, memang kertas khusus untuk decoupage. Kertas yang kita boleh print sendiri, tapi pakai laser printer lah supaya bila time kita baris nanti ink dia tak kembang. Lepas tu kita ada rice paper, kain pun kita boleh buat decoupage. Kain biasa-biasa? Kain cotton. Kain cotton sahajalah. Kain cotton lah, sebab kalau jenis kain licin nanti susah pula nak dekat. Saya nak try pegang boleh? Boleh bagi saya tu Fiona? Kertas tisu ni Bukan, dia punya balang tu. Balang dia? Okey. Mula-mula bila Fiona nampak ni, ingatkan macam dia akan rasa macam kertas. Tapi bila pegang betul-betul, dia tak rasa kertas, tak rasa tisu dia. Dia macam sebati dah dengan... Ya, betul. Dia ada teknik ni lah untuk membuatkan dia supaya dia nampak serasi ngam dengan benda tu. Dia sebenarnya dia yang penutup merah biasa tu je. Ya. Tapi bila sampai dia dekat tangan Ina, Ina pula Ida. Boleh. Ina pun boleh. Bertukar jadi macam ni. Betul. Okey, sekarang ni yang Fiona tahu, Fiona tak sabar nak tahu macam mana nak buat. So bila kalau katakanlah kita nak buat kat rumah kan, bahan-bahan yang kita perlukan apa? Okey, bahan-bahan yang kita perlukan white gesso, kemudian kita perlukan background colour, kita perlukan kira-kira medium ini untuk menampal tisu, last sekali kita pakai decoupage varnish. Yang ini untuk perantai hasil kerja kita lah, supaya nanti bila boleh basuh. Boleh basuh, boleh lap. Sebab yang ni pakai daripada tisu kan. Yang ini memang wajib kena ada lah. Kurang satu bahan tak boleh? Wajib, memang kena ada. Kalau kurang satu bahan tu dia macam tak cukup lah dia punya dia macam sifat rumah, tak cukup dia. Dia macam rumah tanpa bumbung lah. Ya, betul. Okey, selain daripada itu. Okey, kita nak tunjuk step dia. Kita kena ada bakat lah Fiona. Yang ini, balang tutup merah ni kita kena gosok dulu. Gosok dulu dengan kertas pasir nombor 240. Gosok tujuan dia bagi dia calar supaya nanti bila kita cat ni tight. Kalau tak nanti dia tak akan function lah. Kalau kata ada orang juga dia tak sambil-sambil tak boleh dah sambil-sambil. Dia tak gosok kan, cat dekat, tapi nanti bila time dia basuh kemungkinan dia akan tanggal. Bila dia tanggal dia akan tanggal keseluruhan sekali. Ini cik abang tahulah, abang semua tahulah bila nak cat dan sebagainya apa dia akan macam gosok-gosok dulu bagi dia kasar sikit permukaannya. Kita bagi kerja orang lelaki lah. Lepas kita dah gosok-gosok bagi permukaan dia kasar. Lepas kita dah bagi permukaan dia kasar, kita akan sapu pakai white gesso. Kita lap dulu bagi dia buang habuk dia. Dia kena buang habuk dia. Kalau tak nanti pasiak pula tu Fiona. Betul. Lepas tu guna span. Benar saya buka kan. Baru nak tunjuk kehebatan kat Malaysia. Okey. Okey, so itu glue Bukan, ini gesso, white gesso.
Apa gesso? White gesso. White gesso. Gesso ni perlu ada macam dia sebagai base coat lah. Contoh macam kita nak cat dinding rumah kan dia simen semata-mata kan. Kalau kita letak cat yang cantik macam ni, nanti dia menyerap. Kalau macam ni kita terus letak direct je background colour, dia akan bercampur. Jadi ternampak colour background colour tu tetap akan naik. Dia macam make up lah Fiona. Sebelum you make up tu you kena letak base dulu. Ya, betul. Mana belajar Zai? Semenjak muka duk kena make up dah hampir 6 tahun, hampir 5 tahun dia duk kena make up selalu. Kita tahulah. Okey, white gesso ni nak tunggu dia kering ke macam mana? Ke kita boleh lepas tu terus yang ini dah buat, yang ni dah 2 layer. Lepas kita letak yang white gesso ni, buat dia 2 layer. Ida soalan. Ya. Okey, contohlah kalau kita nak cepat kan, boleh tak kita guna hair blower untuk keringkan dia? Boleh. Boleh, tak ada masalah Kalau ikutkan macam kita dia punya, kita nak bagi dia betul-betul tahan, kalau boleh tak payah pakai dryer. Kalau kita belajar kita pakai. Kalau macam saya mengajar saya pakai. Tapi kalau buat dekat rumah tak payah. Sebab kalau kita pakai hair dryer, kita macam memberi dia tekanan supaya dia cepat kering. Jadi nanti dia akan mudah terkopek semua. Bukan orang yang tekanan, yang ni pun sama. Okey. Lepas kita dah pakai white gesso, kita guna background colour. Background colour dia. Sebenarnya kalau macam ni lah kan, tempahan banyak tak Ida? Saya tak ambil tempahan. Saya lebih pada mengajar. Lebih pada mengajar. Kalau anak murid panggil cikgu lah. Cikgu lah. Cikgu Ida. Okey, so Cikgu Ida. Maksudnya berapa lama dah Cikgu Ida buat balang-balang ni? Dan macam mana boleh tercetusnya? Aku rasa dalam hidup aku ni aku nak buat balang saya mengajar dah lama. Tercetusnya sebab mula-mula dia macam kita suka sebab benda cantik kan, nampak cantik. Sambil cikgu. Nampak cantik. Saya nak skip sebenarnya. Lepas kita dah ni, kita terus tampal tisu. Kita lepas dah bubuh gesso 2 layer, kita bubuh background colour 3 layer, kemudian kita terus tampal tisu. Okay? Tampalnya pakai yang ni kita ke? Tampal guna clear glaze medium. Kena glaze lah. Dekat atas ke dekat bawah? Daripada bawah. Daripada bawah. Okey. Biasanya pakai berus lah pakai berus. Tengok Fiona, tengok Fiona. Sebab Fiona dia tak beli apa-apa lagi. So terus Fiona kena belajar ni. Boleh. Tengoklah rumah ada tisu apa. Untuk teknik tampalan penuh macam ni, kita sapu glaze daripada tepi dulu. Cikgu Ida asal mana? Saya Kelang. Kelang dekat belah mana? Kelang. Kapar. Ya betul. Kapar? Kapar. Sudah. Kenapa Zaid terkejut? Tak ada saja. Takkan nak bagi tahu apa Zaid terkejut. Kantoi lah nanti. Oops. Okey, lepas live nanti Zaid bagi tahu. So maksudnya bila kita dah sapu tu semua, lekat. Nampak? Okey, inilah yang dikatakan oleh cikgu tadi. Boleh guna hair dryer untuk belajar. Tapi lebih elok kalau kita biar dia kering secara semula jadilah. Tapi dia memang kena bagi dia kering dulu baru letak tisu ni Nanti kita tengok cara dia. Sabar. Ada cara. Jadi caranya. Ada cara dia. Okey, lepas dah kering sini, kita nak tampal dia. Itu glue lah. Ni glue dia lah. Kat bawah tu nak sentuh sikit. Dia dah kering. Tak. Yang kita tampal, kita gam tadi belah tepi. Atas tak lagi. Atas tak lagi. Okey, sekarang kita tampal dari atas. Belum masuk dah kena marah. Macam dia Fiona. Belum. Okey, sekarang kalau saya masuk, kena marah dengan cikgu. Marah dengan cikgu. Kena marah tak apa. Jadi dapat ilmu. Yang tu anak murid cikgu ke? Yang kat belakang tu? Tak, bukan. Tu anak saya. Anak. Okey, letak. Terus ratakan. Tekan. Okey, ratakan. Okey, ratakan. Kalau ada gelembung-gelembung macam tu, tolak. Sekejap, dia tak sampai ke tepi pula. Hari ni kan kita menguji kesabaran cikgu Sangat. Cikgu dah biasa lah. Dia kalau betul-betul dia kena gam ada dekat bawah, dia takkan gelembung. Okey. Bila dah letak macam ni, sapu glaze sebelah atas. Okey. Okey, alright. Okey, yang ini dia pakai tisu. Kalau kita pakai macam tadi Puan Ida ada cakap boleh pakai kertas juga, kain cotton juga. Ya, betul. Dia punya bahan-bahan tu pun dengan method dia, cara dia pun sama juga lain. Kadang-kadang ada yang lain. Contoh macam beg ni dia lain. Kita tak pakai. Yang ni bersama ke? Yang itu dia ada teknik. Yang tu kita panggil dia teknik marble. Okey. Marble effect. Kalau yang macam balang kuih yang kita buat ni dia basic decoupage. Basic decoupage. Yang ni lain. Dia nampak macam beli terus daripada kedai tak macam buat sendiri. Menarik bukan? Lama. Ini pun buat sendiri ni. Kita Fiona nak menang apa? Dia raya berapa ringgit? Mari kita lihat. Okey.
Yang ni lepas kita dah sapu, kita panggil ni apa? Glaze dia. Glaze, Lepas baru kita keringkan. Kita keringkan. Sapu coating dia ni. Belum lagi. Ada lagi. Okey. Nah, kita nak balut tepi dia dulu. Okey, sekarang jatuhkan dia macam ni. Sebab bila dia dah ada gam tepi ni kan, jadi dia senang kita nak kelepek dia. Jadi dia senang kita nak kelepekkan. Kita kena kelepek dia sendiri-sendiri lah. Dia kena. Kena tunjuk kat kamera ni. Cikgu boleh tunjuk tak dekat tu? Tengok teknik ni walaupun nampak kecil tapi dia perlu ada Ni, untuk dia akan jadi macam ni. Ya, betul. Dia dah siap. Tada! Dia dah siap macam ni. Jadi bila dia ada gam bawah ni, bila kita tekan macam ni dia melekat lah. Betul. Kita tak boleh direct letak gam kat sini, lepas tu kita jatuhkan tisu, nanti dia koyak. Nanti dia koyak. Koyak sebab tisu ni dia 3 layer, kita panggil atas saja. Lagi 2 kita buang. Okey, lepas kita dah sapu glaze, dah lekatkan macam ni, dah cantik, kikiskan dia, buang dengan kertas pasir nombor 400. Nombor 400? Nombor 400. Tadi masa kita calakan nombor 240, so sekarang nombor 400. Dia tak boleh pakai yang... saya tak pakai gunting. Apa kod apa? Yang ni kenapa 240 apa? Dia ikut dia punya kasar. Kalau 240 ni dia kasar. Kalau dia pakai lebih kasar nanti tak boleh? Kalau kita pakai kasar dia akan koyak. Tisu tu akan koyak. Jadi yang ini dia dah ngam-ngam soy. Ngam-ngam soy. So ending dia akan jadi macam ni lah. Ya betul. Macam yang Zaid pegang tu. Betul. Tengok. Bila dah gosok. Jangan tak gosok. Dia akan jadi gini. Nampak tak? Dia kemas je sebenarnya. Dia kemas. Cantik. Dia nak kemas tu kita kena pakai alat dia juga. Ada alat lain lah Zaid kalau nak kemaskan kat bawah tu. Nak kemaskan dia pakai scraper ni, tekan dia macam ni. Lepas tu nanti setiap dia celah ni kita tekan dia macam ni. Ayo. Betul lah. Nanti dia macam ni je lah. Jadi dia macam matilah tisu tu. Sebab tu bila pegang dia tak nampak. Sebab kita kekurangan masa, kita nak cepatkan sikit. Kita tengok. Yang ini lepas dia dah... last kali kita varnish lah. Dah siap. Varnish yang inilah? Ya. Last kali varnish. Lepas itu lepas kalau kita dah varnish kan, kita boleh basuh tak? Ya, boleh. Boleh basuh. Boleh pakai... Maknanya boleh pakai untuk lasak. Beza dia... Kalau kata kita nak dia tahan lama, kita kena buat dengan cara yang betul. Cara yang betul macam saya cakap tadi lah, kalau boleh jangan pakai hair dryer. Lepas tu kita tak boleh buat katakan kita nak buat balang kuih tu satu hari nak buat satu atau siapkan semua, tak boleh. Dia kalau boleh satu hari tu kita buat step satu. Macam satu hari kita sandpaper, satu hari kita pakai gesso. Lepas tu nanti kita cat. Last baru nanti bila dah siap baru dia cantik, dia akan tahan lama. Kalau kita paksa benda tu untuk kering, dia tak akan tahan. Sebab itulah art ada nilai dia. Ya, betul. Okay, so yang ini varnish lah. Okey. Jadi bagi anda semua yang ada dekat rumah yang sama macam Fiona juga, mana tak beli lagi balang raya dan sebagainya, nak buat sendiri ataupun nak belajar DIY buat sendiri, dekat mana mereka nak pergi? Boleh share saya lah. Instagram. Okey, Instagram saya Aina Dekopash. Facebook pun sama juga. Aina Dekopash. Facebook nama saya sendiri, Ida Azrina Zanabidi. Okey, baiklah. Jadi macam-macam kita belajar hari ini, sangat menarik. Kejap lagi Fiona balik rumah akan buat. Harap anda yang dah buat pun boleh tunjuk kita lah dekat Borak Kopitiam nanti. Betul. Nanti pun Ida boleh tulis feature in Borak Kopitiam dekat tadi Instagram. Boleh. Alright. Terima kasih banyak Ida. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga persiapan raya semua dipermudahkan insya-Allah dan diberkati selalu. Amin. Okey. Jadi itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak tak? Jangan risau, kita masih lagi di ambang saja. Di ambang Ramadan ni, okey. Jangan terlupa, jangan ingat esok dah raya dah. Belum lagi. Masih lagi boleh pecut, okey? Masih lagi boleh pecut sebab apa? Pahala di bulan Ramadan ni memang tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi teruskan berpuasa. Selamat Hari Raya in advance. Saya Zaid Murikan dan saya Fiona. Kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.